Assalamualaikum sahabat Abang Fai. Okey, so hari ni Abang Fai akan kupas tentang asal usul kejadian hantu tinggi. Okey? Sebelum tu, jom kita tengok apa kata penaja. Dapatkan segala keperluan kecantikan anda di beauty.com. Kerana di beauty.com segalanya ada di sini. Di beauty.com. Okey, jom kita lanjutkan. Okey. Menurut mitos dan juga cerita-cerita orang lama, dan juga pernah disampaikan jugalah kepada Abang Fai masa kecil-kecil dululah, yang mana hikayat hantu tinggi ni asalnya daripada manusia juga. Hantu tinggi ni akibat terkena sumpahan ilmu dia. Maksud dia melanggar pantang larang ilmu dia, yang mana asal usul hantu tinggi, hantu galak ataupun orang tinggi ini adalah daripada manusia. Yang mana manusia itu adalah seorang pawang besar. Maksud pawang besar di sini adalah beliau adalah seorang bomoh ataupun dukun yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Yang mana dia level paling tinggi lah antara dukun-dukun yang ada pada zaman tu lah. Jadi dia antara yang paling dihormati ataupun paling ditakuti oleh bukan saja manusia tetapi di alam gaib. Makhluk halus pun takut. Kerana pawang-pawang besar ni dia mampu menundukkan makhluk halus lah. Tidak kira lah jin jin-jin ke atau polong ke, hantu raya kan, jin tanah, jin hutan kan. Zaman dulu tak panggil jin, dipanggil jin balang. Jin balang tanah, jin balang hutan. Ni semua zaman ni memang jenis yang ganas-ganas lah. Kan. Jadi pawang ni dapat tundukkan. Jadi ilmu dia terlalu tinggi lah. Jadi nak dijadikan cerita, pawang besar ni dia mempunyai seorang isteri. Isteri dia saat tu dia mengandung. Okey, isteri dia saat tu dia mengandung. Jadi biasalah perempuan ni bila dia mengandung, dia inginkan macam-macam. Itu lumrah. Bukan pembawakan sebenarnya, itu sikap isteri tu. Tetapi disebabkan rasa keinginan daripada mengandung tu kan, dia isteri pawang besar ni dia teringin nak tengok ataupun nak makan daging rusa putih. Daging rusa putih. Jadi terkejutlah si pawang besar ni apabila mengetahui isterinya teringin nak makan daging rusa putih. Sebab apa yang maklumat ataupun ingatan yang ada kepada pawang besar ni, rusa putih ni hanya terdapat di alam gaib. Tidak terdapat di alam nyata ni. Jadi agak beratlah permintaan isteri dia. Tetapi akibat daripada perasaan sayang, kasih kepada isteri tersebut kan, yang tengah mengandung anak pertama kan, anak sulung, maka diikhtiarkan untuk mencari juga rusa putih ni. Maka keesokan harinya berangkatlah si pawang besar bersama anjing buruannya. Okey. Zaman tu setiap pemburu dia memang ada anjing buruan lah. Maksud dia kalau contoh dia memanah, zaman tu bila mencari mangsa buruan dia akan gunakan panah. Bila kena dia tepat kepada buruan tu, anjing tu akan pergilah gigit untuk bawa kepada tuan dia lah. Okey. Balik kepada cerita tadi. Maka berangkatlah si pawang besar bersama anjing buruan dia seekor ni kan, masuk ke hutan. Okey. Makin dalam dia masuk kan, makin banyaklah dilihat rusa kan. Zaman tu memang banyak rusa lah kan, sebab tak ada lagi penebangan hutan kan. Hutan masih solid lagi lah kan. Jadi setiap kali dia nampak je rusa, dia panah. Setiap kali dia nampak rusa, dia panah. Tetapi sayangnya si pawang besar ni dia tidak menyembelih rusa-rusa yang dipanah tu. Dia biar mati bergelimpangan je. Setiap kali dia jumpa rusa dia panah. Setiap kali jumpa rusa panah. Bila tengok, oh bukan rusa putih. Jadi dia biarkan mati bergelimpangan. Itu kesalahan yang berlaku kepada si pawang besar ni. Dia tidak sedar sebenarnya dia telah menganiaya makhluk Tuhan yang lain. Maksud dia tidak menyembelih, bawa balik makan, tetapi dia bunuh biar je, sedangkan itu rezeki. Jadi inilah kesalahan yang paling besar lah yang dilakukan oleh pawang besar. Jadi
buru punya buru, akhirnya dia terjumpa. Dia jumpa juga rusa putih yang dicari tu. Jadi apa lagi, dengan nafsu yang membuat-buat kan, rasa seronok yang membuat tu, gembiranya hati tu, maka dia kejarlah rusa putih tu. Dan dia pun panah kan, dia lepaskan anak panah kan, tepat kan, tepat kena rusa putih tu. Maka jatuhlah, tergolek lah rusa putih tu sebab kena panah kan. Tajam kan, tembus. Jadi cepat-cepatlah si pawang besar ni bersama anjing dia pergi kejar kan, kejar rusa putih yang telah bergolek jatuh tu kan. Jadi bila sampai je pada rusa putih tu, tiba-tiba dilihat rusa putih tu berubah jadi makhluk lain lah. Jadi dikatakan jadi babi kan. Jadi terkejutlah dia, kenapa rusa putih yang dia panah tadi tu bertukar jadi babi? Dia dah muskil lah, dah pelik dah. Tak pernah berlaku. Maka dia pun bacalah jampi serapah dia apa semua kan. Dia baca, tak bertukar juga. Jadi dia pelik kan, asal ilmu dia tak berkesan kan. Gangguan-gangguan jin-jin apa, jemalah-jemalah semua dia boleh tundukkan. Kenapa rusa putih tadi ni yang bertukar jadi babi ni, kenapa dia tak boleh nak ubah kan. Dia pelik lah. Dia dah pelik lah saat ni. Tiba-tiba muncul seorang wanita tua. Wanita tua bongkok pakai tongkat, boleh dikatakan nenek kebayan lah. Jadi nenek kebayan ni dilihat oleh pawang besar. Bila pawang besar ni tadi melihat ada orang tua, nenek kebayan datang kepada dia kan, maka dia dah tahulah dia sedang dalam masalah. Nenek kebayan tersebut menyampaikan amanat kepada pawang besar tersebut. Jadi pawang besar tu sedih lah. Dia dah tahulah, dia mula sedar lah apa yang akan terjadi lah. Nak tahu apa yang nenek kebayan tu cakap? Dia cakap lebih kurang macam ni lah and wahai pawang besar, seluruh dunia tahu tentang kehebatan engkau, tetapi tidakkah engkau sedar sesungguhnya yang engkau telah pun melanggar pantang larang ilmu engkau, yang mana engkau tidak boleh membunuh sesuka hati, tak kira manusia ataupun binatang kan. Jadi sedarlah. Maka sedarlah yang pawang besar yang sesungguhnya dia telah membunuh dan buat penganiayaan kepada hidupan lain lah. Maksud dia rusa-rusa yang dibunuh tu kan. Jadi nenek kebayan tu datang menyampaikan pesan lah, mengingatkan balik sesungguhnya setiap ilmu-ilmu dia ada pantang larang. Maka nenek kebayan tu pun berkata kan, akibat daripada perbuatan engkau ni, kau terimalah akibatnya, padahnya, dan kau akan disumpah kan, menjadi orang tinggi, kerana inilah perjanjian engkau saat engkau menuntut ilmu pawang kau dulu. Jadi sebelum dia menerima sumpahan tu, dia memohonlah kepada nenek kebayan tu agar tidak diapa-apakanlah kepada isteri dan juga anaknya. Jadi sebab mereka tak bersalah, isteri tu berkeinginan je. Tapi sebagai seorang suami, pawang besar tu boleh je tolak. Tak apa, jangan ikut perasaan kan. Tetapi kerana sayang dan juga kesian tengok isteri tu mengandung anak pertama kan, suka gembira sebab nak dapat zuriat yang pertama, maka dia ikut kehendak si isteri tu. Akibat daripada mengikut kehendak isteri tu dan akibat daripada dia membunuh rusa-rusa tadi tu, maka dia disumpah menjadi hantu tinggi ataupun hantu galak ataupun orang tinggi. Itulah asal usul kejadian hantu tinggi. Kisah tadi kita sambung kepada kisah asal usul hantu tinggi tadi tu. Okey, setelah pawang besar tu disumpah menjadi hantu tinggi ataupun hantu galak ataupun orang tinggi, maka yang anak dalam kandungan isteri tadi tu telah lahir dan telah pun besar. Jadi dia bertanya dengan si ibu, mana ayahnya?
dia membesar tanpa ayah. Jadi si isteri tu kata yang si ayah telah pergi ke hutan mencari rusa putih sampai sekarang tak balik. Jadi pada hikmah si anak ni, anak dah besar kan, dan anak ni juga telah menuntut ilmu, menjadi pawang, dipanggil pawang kecil. Pawang kecil ni dia tidak ada ilmu dia belum setinggi ilmu pawang besar lah. Mungkin dia baru lagi junior lah daripada dunia kedukunan ni. Jadi dia pun meminta izin kepada ibu dia untuk dia mencari ayah dia di hutan lah. Maka dia masuk hutan dia pun mencari kan, mencari bapak dia dalam hutan. Mungkin bapak dia dikurung jin ke, masuk dalam perangkap ke, mati dibunuh ke. Jadi dia nak tahu. Jadi dia pun masuk hutan, masuk tiba-tiba di tengah hutan tu, sampai tengah hutan tu dilihat ada satu pondok kayu. Bila dilihat ada satu pondok kayu, dia pun berhenti. Dia bagi salam kat rumah tu, kat pondok kayu tu. Lepas dia bagi salam tu, maka keluar seorang wanita tua bongkok bertongkat. Itulah dia nenek kebayan yang muncul saat bapa dia tu, pawang besar tu, disumpah menjadi hantu tinggi. Maka bertanyalah si pawang kecil ni kepada nenek kebayan tu, ada tak nampak ayah dia. Jadi nenek kebayan tu tanya, siapakah ayahmu? So pawang kecil kata, ayahku pawang besar. Jadi terkejutlah si nenek kebayan tu apabila mendengar perkataan pawang besar, nama pawang besar tersebut. Dan di depannya tu adalah anak pawang besar tersebut, iaitu pawang kecil. Jadi nenek kebayan tu agak sedih lah apabila melihat anak si pawang kecil ni muncul mencari si pawang besar. Maka dipanggil lah pawang kecil ni naik ke rumah kan, naik dan dihidangkan air. Maka bersembang lah si pawang kecil ni dengan nenek kebayan tu. Jadi nenek kebayan tu pun ceritakanlah kejadian apa yang terjadilah, kejadian dulu, puluh tahun dulu, apa yang terjadi kepada si bapa ni, si pawang besar. Maka fahamlah si pawang kecil ni sesungguhnya yang bapa dia telah disumpah menjadi orang tinggi ataupun hantu tinggi ataupun hantu galah kan, akibat daripada perbuatannya membunuh binatang lah, membunuh rusa-rusa yang ada tu. Jadi dia memohonlah kepada nenek kebayan tu agar dia dipanggil hantu tinggi tu untuk dia berjumpa dan bertanya sendirilah, untuk dia melihat sendiri keadaan bapa dia kan setelah menjadi hantu tinggi. Jadi bersetujulah nenek kebayan tu. Maka dia ajaklah si pawang kecil tu keluar rumah lah, di depan rumah tu kan. Maka dipanggil lah, nenek kebayan tu panggil lah hantu tinggi tu. Tidak lama selepas tu muncul hantu tinggi. Maka terkejut si pawang kecil bila melihat terlalu tinggi kan, terlalu tinggi dan besar kan, yang mana kepala mencecah awan. So kalau dongak pun tak nampak kepala tu, nampak celah kangkang. Maksudnya sampai nampak kangkang je, tengok jauh pun tak nampak. Jadi bila nenek kebayan tu berkomunikasi lah dengan hantu tinggi tu, dia bagi tahulah yang datang ni pawang kecil, anak dia. Jadi hantu tinggi tu cuma mengeluarkan bunyi berdehem lah, macam jadi yang tak faham bahasa tu dengar bunyi berdehem, tapi sebenarnya dia tengah komunikasi lah dengan nenek kebayan tersebut. Jadi hantu pawang diraja, pawang kecil ni tadi, dia pun bertanya kan, adakah hantu tinggi ni mendatangkan mudarat lah kepada keturunan dia lah, keturunan selepas ni lah. Jadi nenek kebayan tu pun bertanya kepada hantu tinggi tu kan. Maka dijawablah, kepada hantu tinggi tu jawablah, sekiranya kan untuk menyelamatkan
keturunan dia daripada gangguan hantu tinggi kan, ataupun gangguan dia, and maka tanamlah pokok kunyit. Pokok kunyit kan, atau pokok lengkuas macam tu, Abang Fai tak ingat lah, pokok kunyit atau pokok lengkuas di sekitar rumah, menandakan dia keturunan hantu tinggi. Jadi itu petua yang pertama lah. Petua yang kedua, tegakkan penyapu di pintu belakang rumah. Lepas tu, itu petua yang kedua. Petua ketiga adalah bila dengar bunyi burung birik-birik. Okey, burung birik-birik ni Abang Fai tak tahu macam mana burungnya, tetapi diceritakanlah burung birik-birik. Burung birik-birik ni asal kejadian dia adalah daripada anjing tu lah, anjing buruan pawang besar tadi tu. Pawang besar tu disumpah menjadi hantu tinggi, dan anjingnya bertukar disumpah menjadi burung birik-birik lah. Jadi bila tengah-tengah malam atau tengah malam dengar bunyi burung birik-birik, abang tak tahu, mungkin lah kot bunyi ni macam berik-berik, tak tahulah, Allah malam lah kan. Tapi lebih kurang macam itulah. Jadi bila dengar bunyi burung birik-birik tu, cepat-cepatlah tidur mengiring, macam tu. Itu 3 petua lah yang dibagi tahu oleh hantu tinggi, untuk dia mengenal pasti yang itu adalah keturunan dia. Hantu tinggi ni dia suka langkah, dia suka berjalan kan, melangkah, dia melangkah lah, kawasan perumahan kan, perkampungan. Jadi dikatakan sekiranya hantu tinggi melintas atau melangkah, contoh dia langkah atas rumah kita dan kita tidak tidur mengiring atau tidak tegakkan penyapu dekat pintu belakang rumah kan, tidak tanam kunyit atau lengkuas, maka akibat daripada itu, kalau kita dilangkah kan, kita akan muntah darah, boleh mengakibatkan sampai matilah, muntah darah sampai mati. Jadi kalau hantu tinggi tu, bila saat dia berjalan tu, dia lihat okey ada rumah-rumah yang mengikut petua tu, dia tahu itu adalah rumah keturunan dia. Jadi dia akan alih, dia akan langkah tempat lain. Dia tidak akan langkah rumah-rumah yang mengikut petua yang dibagi itulah. Itulah cerita tentang petua-petua ataupun cara-cara bagaimana nak mengelakkan daripada terkena gangguan hantu tinggi. Okey, seterusnya pengalaman Abang Fai dengan menghadapi hantu tinggi. Okey, pengalaman Abang Fai menghadapi hantu tinggi ataupun dalam rawatan pesakit terkena gangguan hantu tinggi tak ada. Tetapi Abang Fai pernah terselamat daripada gangguan hantu tinggi lah. Cerita dia macam ni. Waktu tu Abang Fai di rumah keluarga Abang Fai lah, di rumah mak ayah Abang Fai di Cemur. Saat tu dah malam, lewat malam dah, memang nak balik lah. Jadi sebelum balik itu Abang Fai ada duduk beramal lah kan, duduk beramal. Jadi saat duduk beramal tu, tiba-tiba dapat ilham lah supaya jangan balik malam tu, balik besok pagi. Sebab apa jangan balik malam tu? Ada hantu tinggi tengah langkah, tengah berdiri dekat highway, dekat Gua Tempurung, tengah pergi mengangkang lah kat situ. Jadi siapa yang lalu dikhawatiri akan berlaku kecelakaan lah. Jadi bila Abang Fai dapat ilham tu, Abang Fai memang tak balik lah, tak balik ke puncak alam lah. So tinggal tidur je lah. Jadi mak Abang Fai pun macam gembira lah. Tadi sibuk nak balik kan, tiba tak dibalik kan. Okay, tidur je lah kan. Tapi tiba-tiba besok pagi Abang Fai tengok berita, TV3 rasanya, ada kemalangan maut berlaku di bukit di Gua Tempurung, highway Gua Tempurung. Jadi ada sangkut paut dengan ilham yang Abang Fai dapat tu, Allahualam. Tapi memang dalam ilham tu memang Abang Fai lihat lah hantu tinggi sedang beri mengangkang dekat highway tu lah. Jadi siapa yang lalu bawah kangkang dia tu akan, orang kata, akan dapat malapetaka lah. Tapi apa-apa pun Abang Fai bergantung kepada Allah Ta'ala lah. Apa-apa ajal maut tangan Tuhan, bukan kerana hantu tinggi tu. Jadi tak perlu takut, tak perlu risau. Itu pengalaman lah. Dan satu lagi pengalaman, lihat sendiri waktu tu arwah nenek meninggal. Rumah arwah nenek ni ada gangguan lah.
Jadi gangguan tu Abang Fai lihat ada beberapa gangguan yang berlaku dekat rumah arwah nenek Abang Fai ni. Salah satunya adalah hantu tinggi. Dan bukan Abang Fai je cakap, ada beberapa orang lagi melihat lah hantu tinggi tersebut. Itulah pengalaman Abang Fai dengan hantu tinggi. Okey, sampai sini saja. Kita jumpa lagi di video akan datang. Mungkin Abang Fai akan cerita tentang legenda ataupun asal usul kejadian makhluk lain pula lah, untuk tetapan korang, insya-Allah. Apapun, terima kasih kerana menonton dan support page Abang Fai bercerita, dan juga terima kasih kepada sponsor video kali ini, dbeauty.com. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.